Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang dapat menonton video cikgu. Dan pada kali ini kita akan mengupas subtopik yang seterusnya, iaitu sistem peredaran darah manusia. Okey, kita masih lagi dalam topik ataupun tajuk manusia. Jadi kita akan sambung selepas kita dah belajar tentang sistem rangka manusia dan juga sistem sendi manusia. Okey, jadi hari ini kita akan go through atau kita akan pergi sedikit tentang sistem peredaran darah manusia. Okey, untuk pengetahuan awak, sistem peredaran darah manusia ni dahulunya berada pada tingkatan 3, silibus tingkatan 3 tetapi untuk KSSR Semakan 2017 bermula tahun inilah, awak adalah tahun yang pertama yang akan mula belajar sistem peredaran darah manusia ni pada tahun 5. Maksudnya itu adalah cabaran yang agak besar buat awak dan juga cikgu juga untuk mengajar, sebabnya dikirakan silibus ni agak tinggi. Tetapi insya-Allah kita cuba buat sama-sama, dan hari ini cikgu akan memperkenalkan dahulu. Okey, kalau ikutkan nota di internet masih belum banyak, jadi kita terpaksa berpandukan kepada kita punya kitab lah, iaitu buku teks sains tahun 5, bermula daripada muka surat 28 sehingga muka surat 33. Ya betul, sampai muka surat 33, 28 sampai 33. Okey, jadinya saya akan ceritakan tentang sistem peredaran darah manusia ini secara ringkas. Untuk melihat dengan lebih jelas memang kita kena tengok buku teks, sebab dalam buku teks dia ada gambar rajah. Cuma nak cerita orang kata konsep teorinya tu saya boleh terangkan, tapi untuk lebih memahami memang kita kena rujuk buku teks lah. Okey, so yang pertama sekali ialah kita kena faham tentang darah. Okey, darah ni adalah medium ataupun kita kata satu cara macam mana nutrien ni benda yang kita makan, betul tak? Benda yang kita makan, benda yang kita minum. Okey, bagaimana nutrien yang kita dapat ni daripada makanan dan minuman ni dapat dibawa ke seluruh badan. Jadi darah ni fungsi dia adalah untuk membawa pengangkutan. Dia mengangkut nutrien, dia mengangkut apa sahaja hasil-hasil daripada makanan dan juga minuman yang berkhasiat tu, nutrien-nutrien itu tadi akan dibawa ke seluruh badan. So dia punya pengangkutnya adalah darah. So dalam badan manusia ni kita ada lebih kurang 4 hingga 5 liter darah bagi setiap orang manusia lah. So setiap orang manusia dia tak sama, sebab ialah kalau kita tengok saiz tinggi rendah, besar kecil kan, gemuk kurus, jadi dia takkan sama. Tapi anggarannya lebih kurang 4 ke 5 liter darah dalam tubuh badan kita. Dan kalau contoh cikgu bagi berlakunya aksiden kemalangan, na'udzubillah, sekiranya seseorang tu kehilangan lebih daripada 2 liter darah, dia akan meninggal dunia. So darah ni sangat penting. Sebab tu kalau awak tengok banyak iklan daripada hospital untuk apa orang kata merayu orang ramai untuk datang derma darah. Salah satu sebabnya adalah disebabkan kita ni memang perlukan darah, terutama untuk kes-kes kemalangan, kes-kes bersalin, kes-kes yang mana kehilangan darah yang banyak. Jadi kita perlu gantikan darah tersebut. Kalau tak memang boleh membawa maut. So itu adalah satu perkara yang sangat bahaya. Okey, so darah ni kita pun tahu darah kan, darah memang berwarna merah. Okey, merah itu adalah disebabkan dia punya bahan dalam tu namanya hemoglobin. Benda ni asli tak ada dalam buku teks, tapi saya just bagi tahu sajalah. Nama komponen darah yang jadikan dia warna merah tu adalah hemoglobin. Okey, so dalam darah ni dia ada macam-macam. Okay, yang pertama sekali ialah oksigen. Oksigen kita dapat daripada mana? Daripada pernafasan kita, betul? Daripada paru-paru kita, okey? Kita ada oksigen, kita ada nutrien, kita ada air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Maksudnya karbon dioksida ni dia masuk dalam sistem peredaran darah, tapi dia akan dibawa untuk keluar. Okey, dia akan angkut daripada orang kata seluruh tubuh badan ni, dia akan masuk dalam darah untuk dibawa keluar. Okey, right. Jadi okey, bahagian utama, okey. So bahagian utama kita kata organ lah, atau bahagian utama yang paling penting dalam tubuh badan kita berkaitan dengan sistem peredaran darah ni, yang pertama sekali adalah jantung. Sebelum ni awak belajar paru kan, awak tak pernah belajar pasal jantung. Ni kita cerita pasal jantung. Okey, kemudian adalah salur darah. Salur darah ni ada di seluruh badan. Setiap bahagian badan dia mesti ada salur darah supaya darah dapat sampai. Okey, yang ketiga ialah darah itu sendiri sebagai cecair untuk pengangkutan, dan peparu. Paru-paru pun main peranan penting, walaupun maksudnya dia berkaitan dengan pernafasan, tapi paru-paru memainkan peranan penting. Dia ada dia punya kaitan. Nanti cikgu akan cerita. Okey, baik.
So jantung kita, apa-apa kita buat aktiviti ke apa, kita akan perasan jantung kita yang akan berdegup kencang, betul? Kalau kita belajar tahun 4 dulu tentang kadar pernafasan, kita bercerita tentang naik turun dada. Naik turun dada tu adalah disebabkan jantung ni bergerak, pam jantung ni. Okey, so maksudnya kalau kita buat aktiviti yang memerlukan jantung ni bergerak lebih pantas, contohnya aktiviti macam berlari, berenang, dia akan berdegup kencang. Betul? Sebab apa? Sebab waktu itu kita perlukan lebih banyak darah. Okey, jantung perlu pam darah ke seluruh badan. Lagi banyak maksudnya lagi tinggi intensity ataupun kita kata aktiviti tu semakin berat, aktiviti yang kita lakukan tu semakin kuat jantung ni mengempam darah ke seluruh badan. Macam tu Sebab apa? Sebab bila aktiviti lebih berat, lebih banyak keperluan yang kita perlukan. Oksigen, nutrien semua kita perlukan lebih banyak. Jadi sebab itu jantung dia akan pump ikut kesesuaian aktiviti yang kita lakukan. Okey, setiap kali organ mempam darah ke paru dan ke seluruh tubuh badan. Okey, maksudnya jantung ni first kali dia akan pergi ke paru. Okey, daripada jantung ni akan pergi ke paru dan juga dia akan pergi ke seluruh badan. Kenapa jantung pergi ke paru? Okey, satu sebab jantung pergi ke paru adalah disebabkan jantung ni nak ambil darah yang beroksigen. Sebab kita kena ingat setiap sel dalam tubuh badan mesti dapat oksigen. Jadi macam mana dapat oksigen tu? Mestilah daripada jantung. Okey, darah ni jantung ni pam darah pergi ke paru, dia ambil oksigen dekat situ. Okey, then daripada paru turun balik jantung, barulah jantung boleh pam ke seluruh badan supaya setiap organ badan ni, setiap sel badan ni mendapat oksigen yang mencukupi. Faham tu hubung kait jantung dengan paru. Jantung akan pam pergi paru untuk ambil oksigen. Okey, so bila dah lalu paru tadi, darah tadi dah lalu paru, dia ambil oksigen, so darah tadi akan turun balik ke jantung. So daripada jantung dia akan pam ke seluruh badan. Okey, faham Okey, yang pertama. Okey, yang kedua, dah pam ke seluruh badan, darah ni tadi dia akan kembali ke jantung. Okey, dia akan patah balik ke jantung. Daripada seluruh badan dia akan patah balik ke jantung. Dalam masa yang sama, sel-sel tadi ataupun organ-organ tadi yang kita yang dapat darah tadi, dia akan ambil oksigen dan dia akan keluarkan karbon dioksida. Maksudnya in return lah, maksudnya aku ambil oksigen, aku bagi karbon dioksida. Macam contoh kita makan, kita akan pergi tandas, kita akan buang. So macam itulah, masuk dia akan keluar. So masuk oksigen, keluar karbon dioksida. So karbon dioksida ni tadi akan dibawa dari seluruh badan pergi ke jantung semula. Faham? Pergi ke jantung semula dan daripada jantung ni tadi dia pergi ke paru balik. Sebab apa? Sebab karbon dioksida tadi tu perlu dihantar semula ke paru supaya paru dapat keluarkan semula. Paru dapat keluarkan semula karbon dioksida yang melalui hembusan tadi tu. Ingat tak yang kita belajar tahun 4 kan? Tarik dengan hembus nafas kan? Itulah dia sebenarnya. Okey, proses ni berlaku dengan sangat pantas dan orang kata berlaku secara kita sebenarnya tak boleh kawal pun benda tu. Dia automatik. Istilah dia automatik Okey. Boleh Right, kita teruskan lagi. Kalau awak nak tengok gambar rajah, awak tengok surat Musa 28 Ni ada gambar rajah dia. Okey. Right. Kita sambung sikit lagi. Okey, paru ialah organ yang menjadi tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Okey, cikgu terangkan balik Tadi dah terangkan tapi cikgu terangkan lagi sekali. Okey, daripada jantung pergi ke paru. Okey. Jantung pergi ke paru untuk ambil oksigen. Clear Okey, jantung pergi ke paru ambil oksigen. Sebab paru ni dia ambil oksigen daripada pernafasan tadi. Okey, jadi darah tadi dia akan lalu, dia dapat oksigen, dia akan kembali ke jantung. Okey, clear? Jantung akan pump ke seluruh badan. Okey, so bila jantung pump ke seluruh badan, semua bahagian dalam tubuh badan, sel ke, organ ke, tisu ke, apa ke semua, dia akan dapat oksigen. Clear? Tangan, kaki, kepala, otak semua akan dapat oksigen. Dalam masa yang sama, organ ni tadi, sel ni tadi, tisu ni tadi semua akan bagi pula karbon dioksida. Dia ambil oksigen, dia bagi balik karbon dioksida. Okey. So karbon dioksida tadi akan datang daripada darah yang dah sampai tadi tu, dia akan patah balik pergi ke jantung bawa karbon dioksida. Clear Dia patah balik ke jantung dengan karbon dioksida tadi. Dan jantung akan pump balik pergi ke paru untuk keluarkan karbon dioksida dan ambil semula oksigen. Benda tu akan berlaku secara berturutan, secara automatik.
Ini yang berlaku sepanjang masa dalam badan kita. Okey, jadi sebab awak dah belajar tahun 4, awak belajar masuk oksigen keluar paru-paru, masuk oksigen keluar paru-paru. So pergi mana oksigen? Macam mana karbon dioksida tu boleh dikeluarkan? Betul tak? So sekarang ni kita dah belajar dengan lebih mendalam. Okey, oksigen tadi dibawa ke seluruh badan, karbon dioksida tadi dikeluarkan daripada seluruh badan pergi ke jantung, jantung pergi ke paru, paru akan keluarkan semula. Tu ceritanya. Okey. Baik, salur darah ialah dia punya laluan lah. Salur darah ni ialah tempat laluan darah. Okey, dia macam kita punya getah pipe tu kan. Macam itulah cerita dia. Okey, so semua bahagian tubuh badan ni darah akan mengalir lah. Okey, melalui salur darah ni. Okey, darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah ni mengangkut apa? So awak kena ingat 4 bahan tadi lah. Oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Okey, karbon dioksida tu tadi termasuk dalam bahan kumuh. Okey, bahan kumuh ni bahan yang kita tak perlukan, yang akan dibuang. So bahan kumuh ni salah satunya karbon dioksida dan mungkin ada benda lain macam urea dan sebagainya, dia termasuk dalam bahan kumuh. So ada 4 benda ni dalam darah. Okey, oksigen, nutrien, air, bahan kumuh. Bahan kumuh termasuk karbon dioksida, urea. Okey, clear. Okey, so awak tengok ni. Macam cikgu ceritakan tadi, awak tengok gambar rajah ni muka surat 30. Awak tengok gambar rajah ni, awak akan faham cerita dia. Okey? Awak akan faham cerita dia. Alright. Daripada jantung naik ke paru-paru. Naik ke paru-paru untuk dapat oksigen. Turun balik ke jantung, jantung pam ke seluruh badan. Okey, seluruh badan bagi karbon dioksida, patah balik ke jantung, jantung patah balik ke paru untuk disingkirkan melalui hembusan. Okey. Ni gambar rajah dia lah. So awak tengok gambar rajah ni, awak akan lebih faham. Okey, awak akan lebih faham. Okey, so kita tengok muka surat 31. Okey, apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki paru dan diserap ke dalam salur darah. Okey, faham Udara masuk ke paru, okey, dia akan meresap ke salur darah. So salur darah ni tadi, darah ni tadi dikenali sebagai darah yang beroksigen. Okey, darah yang mempunyai lebih oksigen. Okey, so darah yang lebih oksigen ni, okey, akan dipam ke seluruh badan. Sebab apa? Dia ada oksigen kan? Dia akan dipam ke seluruh badan. So semua bahagian badan tadi, macam cikgu cakap tadi, sel, tisu, organ, semua dapat oksigen. Dalam masa yang sama, semua tubuh badan ni juga akan keluarkan pula karbon dioksida sebagai bahan buangan. Okey, bahan kumuh, bahan buangan. Okey, keluar balik. Okey. Setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, karbon dioksida terhasil dan diserap ke dalam darah. Dia masuk ke dalam darah macam cikgu cakap tadi. Okey, darah ini dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Darah lebih karbon dioksida maksudnya darah ni yang ada bahan kumuh lah. Ada karbon dioksida ni bahan kumuh. Okey. So dari jantung, darah lebih karbon dioksida ni akan dipam ke paru-paru. Dia akan patah balik ke paru-paru. Sebab paru-paru ni akan singkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Basically muka surat 30 dengan 31 ni adalah apa yang saya cerita tadi. Saya cerita pada tengah video tadi Alright. Okey, so kita nak tengok kepentingan sistem peredaran darah ni. Kita dah belajar sistem tu tadi. Jadi kita tengok apa kepentingan sistem peredaran darah ni. Muka surat 33. Okey, muka surat 33. Right. Sistem peredaran darah menjalankan tugas yang sangat penting kepada tubuh kita. Okey, tanpa sistem peredaran darah, kita tidak dapat menjalankan proses hidup. Macam contoh kita ambil satu perkara yang berlaku lah dia. Baru-baru kita berlakunya banjir besar di negeri-negeri Pantai Timur. Bagi contoh. Okey, banjir ni menyebabkan semuanya terganggu. Betul tak? Bantuan-bantuan semua terganggu. Jadi kalau kata sistem peredaran darah kita ni terganggu. Sistem peredaran darah kita ni terganggu. Sebab mungkin masalah jantung ke, masalah lain-lain, masalah kesihatan yang lain. Badan ni tak dapat nutrien. Sama juga macam banjir di Pantai Timur tadi. Kampung-kampung ni tak dapat bantuan, tak dapat makanan. Macam mana nak hidup? Betul tak? Nak keluar rumah, air penuh, tak boleh nak pergi mana-mana. Jadi dia perlukan bantuan daripada orang luar. Begitu juga tubuh badan kita. Kalau berlakunya peredaran darah ni terganggu, okey, badan dia tak dapat oksigen. Okey, tak dapat oksigen, tak dapat nutrien. Jadi dia tak boleh nak buat proses orang kata pergerakan, dia tak boleh buat aktiviti yang sepatutnya dilakukan, tak dapat buat. Okey, dan yang paling kita takut, kalau badan ni, tubuh badan ni, bagi tubuh badan ni, sel-sel ni dia tak dapat oksigen dalam tempoh masa yang lama, sel-sel tadi akan mati. Bila sel akan mati, tisu akan mati. Bila tisu akan mati, bahagian tubuh badan tu tadi akan mati. Mati ni maksudnya apa? Rosak lah.
rosak, mati, tak boleh bergerak. Okey, ataupun ada istilah dia lagi satu lah gangrene. Okey, kalau awak boleh search dalam Google, awak tulis GANGREN, gangrene. Ini adalah disebabkan oksigen tak dapat sampai ke tubuh badan yang sepatutnya. So sangat-sangat penting. Sistem pernafasan manusia ni sangat penting, dan jantung adalah benda yang paling penting kita perlu jaga. Okey, kesihatan kita banyak berkaitan dengan jantung kita. Okey, so kenapa pentingnya sistem peredaran darah ni? Pertama ialah mengangkut oksigen, cikgu dah cerita tadi. Okey, nutrien. Okey, nutrien untuk tumbuh sarang lah, macam di tangan awak boleh membesar, macam mana kuku awak boleh panjang, disebabkan nutrien yang sampai. Okey, air juga penting untuk proses yang perlu dilakukan oleh tubuh badan tersebut. Okey, alright. Okey, dan juga kita perlu buang karbon dioksida. Kita perlu buang karbon dioksida ni adalah bahan kumuh kita. Kita perlu buang. Sebab macam contohlah kita makan, kita mesti pergi tandas, kita mesti buang balik. Memang kita makan, tapi tak semua yang kita makan tu diperlukan. Ada yang kita tak perlu, kita buang. Okey, macam contoh kita order makanan lah Foodpanda kan, sampai nasi goreng Cina dalam polistirin. Kita makan nasi goreng Cina tu sampai habis, tapi adakah polistirin kita makan? Tak, polistirin kita akan buang. Jadi itu juga konsep yang sama, oksigen diambil, karbon dioksida dibuang. Okey, sebab kita nak pulangkan badan dia tak perlukan karbon dioksida, so dia akan pulangkan balik kepada sistem peredaran darah, dan sistem peredaran darah ni akan bawa balik ke paru-paru, paru-paru akan keluarkan melalui hembusan nafas. Okey, boleh Cikgu rasa setakat itu sahaja untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh PM cikgu, boleh tanya cikgu. Cikgu akan juga bagi link quiz nanti. So selamat menjawab. Jadikan muka surat 28 hingga 33 buku teks ni sebagai tempat rujukan utama. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.